Kemudian makan harta anak yatim. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bila menyentuh pasal harta anak yatim, kalau kita baca dalam Al-Quran, pun Allah sebut jangan makan harta anak yatim. Allah sebut dalam Al-Quran. Kemudian dalam hadis pun Nabi banyak pesan pasal harta anak yatim. Ini diberitahu di dalam hadis. Kenapa? Kerana macam zaman dulu, apa yang berlaku, kadang-kadang satu orang budak, dia punya mak ayah dia mati. Kemudian budak ini, dia ada harta yang ditinggalkan oleh ibu bapa dia. Dan budak ni kecil lagi. Bila budak ni kecil lagi, dia tak tahu apa-apa pasal harta. Jadi kadang budak ini bila dah meninggal ni ibu bapa dia, dia diserahkan kepada mungkin pakcik dia, mungkin makcik dia untuk jaga. Jadi ada harta yang mana tinggalan daripada ibu bapa dia untuk budak tu. Maka itu harta tu milik budak tu, harta anak yatim. Kadang-kadang berlaku, bahkan selalu berlaku, macam zaman dulu pun berlaku, daripada zaman Nabi pun berlaku. Orang yang jaga tu, pakcik-makcik yang jaga itu ataupun orang lain yang jaga tu, harta tu semua dikebas. Semua diambil. Dan anak tu tak dapat harta tu. Kalau dia bagi pun mungkin sikit. Dia bagi 10%, yang dia kebas 90%. Banyak dia ambil. Ini mana makan harta anak yatim. Jadi kerana itu dari zaman dulu selalu berlaku sampai ke sekarang, Nabi SAW pesan antara dosa besar makan harta anak yatim. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Ta'ala, antara perkara yang suka untuk saya sentuh, bahkan perkara ini sangat penting untuk diambil berat. Anak yatim dalam Islam ialah yang belum baligh. Yang dah baligh tak panggil anak yatim. Jadi ini ialah definisi dalam kitab fiqh. Dia bukan definisi anak yatim ni yang pandai-pandai kita faham. Itu tak boleh. Anak yatim ialah anak yang belum baligh. Yang dah baligh tak panggil yatim. Sebab itu kalau kita buka kitab fiqh, kita akan dapati dalam mazhab Syafi'i dan juga dalam mazhab lain, anak yatim iaitu yang belum baligh. Yang selalu berlaku, kadang-kadang kepincangan yang berlaku ataupun terlepas pandang yang berlaku, kadang-kadang banyak pihak masjid membuat inisiatif, dan inisiatif ini secara umumnya adalah bagus, adalah baik untuk bantu orang buat tabung anak yatim. Ini bagus. Tetapi perlu hati-hati. Tabung anak yatim itu perlu digunakan pada orang yang betul, iaitu betul-betul anak yatim. Maka tabung itu duitnya tak boleh bercampur dengan duit lain. Perlu diasingkan duitnya supaya jangan tercampur. Dan juga kena pastikan penerimanya ialah anak yatim, bukan selain anak yatim. Dan anak yatim dalam kitab fiqh ialah anak yang kehilangan ibu bapanya atau dua-dua, maka barulah dipanggil anak yatim. Maka kalau dibuat begitu, maka pihak yang bertanggungjawab untuk menguruskan harta anak yatim kena hati-hati. Na'udzubillah, ditakuti, takut termasuk dalam makan harta anak yatim. Lagi na'udzubillah, masalah kadang harta anak yatim masuk poket. Lagi masalah. Karena itu saya sentuh perkara ini supaya ambil berat berkenaan dengan pengurusan harta anak yatim. Dan kalau sesiapa yang diberikan tanggungjawab kepadanya untuk uruskan harta anak yatim, ialah kena pastikan betul harta anak yatim diberi pada anak yatim. Banyak sekali berlaku ialah kadang-kadang harta anak yatim diberikan kepada orang yang dah baligh. Mereka tak boleh beri. Ini yang saya sampaikan ini bukan daripada pihak saya, tetapi ialah apa yang disebutkan dalam kitab fiqh, yang kadang-kadang kita terlepas pandang mengenai perkara tersebut. Dan makan harta anak yatim ialah hukum dia dosa besar. Disebut dalam banyak hadis, bahkan disebut di dalam Al-Quran. Dan sekarang itu orang yang menguruskannya kena hati-hati dalam masalah ini. Kalau jaga-jaga alhamdulillah, tapi yang kita takut kalau tak jaga